Sahabat kita kata ni, jangan ikut Wahabi. Perkampungan sunnah ni wajib berapa dos? Kita sikit. Okey, baik. Cerita tentang Wahabi. Saya nak cerita sedikit sebagai pengalaman lah. Yang ni mungkin ambil masa. Saya ni tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, saya adalah orang yang masuk Islam. Bila sebagai seorang yang masuk Islam ni, bila saya lepas saya masuk Islam, saya tak tahu Wahabi tu apa, saya tak tahu Maturidi tu apa, saya tak tahu semua ni, semua saya tahu. Yang saya tahu apa? Saya masuk Islam ikut siapa? Ikut Nabi. Ikut Nabi Ini ya, pemikiran saya. Pengalaman asal ni. Okey. Pemikiran saya pada peringkat awal saya memeluk agama Islam. Dan apabila saya memeluk agama Islam, saya melihat kepada perkara-perkara yang ada beberapa perkara yang saya tidak bersetuju. Sebab sebagai orang yang masuk Islam, saya lihat agama lama saya berlakunya pelbagai perubahan. Kenapa dia jadi perubahan? Kitab cakap benda lain, dalam pengamalan kehidupan mereka jadi lain. Sebab apa jadi begitu? Sebab mereka tidak berpandukan kepada kitab. So saya dah ada satu mentaliti sebelum saya kenal semua-semua ni, saya dah ada mentaliti sebab apa? Sebab bila kita masuk Islam, macam-macam orang bagi macam-macam pandangan. Seorang kata A, seorang kata B, seorang kata C. Ni kami jadi confused ni. Mana satu nak ikut ni? Seorang kata boleh kunut, seorang kata tak boleh kunut, seorang kata sujud kena sawi, seorang kata apa, kita jadi pening kan, apa benda ni. Kita nampak agama lama kami pula, problem dia apa? Problem dia disebabkan mereka tak ikut apa yang ada dalam kitab, mereka jadi cacar marbah. So kami ni dah ada satu mindset, kita nak ikut apa Quran cerita, apa hadis cerita. Itu kita nak pergi. So we go back to the source. Dan apabila orang tanya cerita dekat kami tanya dengan dia, ini daripada mana kamu dapat? Sebab dah banyak sangat cerita. Kita nak tahu apa dalil. Bila kita tanya dalil, kita jadi Wahabi. Ya Allah. Ni, tanya dalil jadi Wahabi lah. Waktu tu saya tak kenal pun Wahabi tu apa. Belum kenal lagi tak ni. Kenal. Ni sampai lah ni pun tak kenal. Tapi dah dapat tag lah. Dapat tag dah. Baru-baru hari tu saya tengok. Lebih-lebih lagi tuan, bila saya datang Perlis, saya nak buat dakwah di negeri Perlis ni. Saya datang Perlis dan duduk di sini, tiba-tiba nama masuk dalam senarai list Wahabi. Okey. Boleh datang pejabat saya, rumah saya, satu buku Muhammad Abdul Wahab saya tak ada. Macam mana saya boleh jadi Wahabi, saya pun tak tahulah. Pendaftaran tu. Pendaftaran kan. Pendaftaran so right itu ni. Yang pertama lah Wahabi. Yang kedua, orang kadang-kadang dia sinonimkan kita dengan Wahabi sebab apa? Sebab kita bila datang kepada mazhab. Yang ni saya nak cerita sikit boleh no? Sila. Ini pandangan saya bila kita cerita tentang mazhab. Kita kadang-kadang dekat Malaysia ni kita nak restrict orang kalau duduk Malaysia mesti ikut mazhab Syafi'i. Sebab apa? Turun-temurun ikut Syafi'i. Saya ni orang masuk Islam. Turun-temurun saya mana ada apa? So takkan nak ikut agama saya nak ikut turun-temurun apa? Saya nak turun-temurun bukan ikut tu, ikut lain ni kita Hindu ni. Parah. So bagi saya bagaimana? Dan yang kedua, bagi saya pandangan school of thought ni, bila kita cerita tentang mazhab, mazhab bagi saya dia berperanan seperti universiti. Bila dia macam universiti, setiap universiti, kalau kita lihat dekat Malaysia ni ada macam-macam universiti kan, kita ada UPM dan sebagainya. Ada universiti yang dia memang terror pakar, dia punya core dia adalah pertanian. Ada yang core dia adalah medical. Ada yang core dia dalam bab-bab lain dan sebagainya. Namun in general mereka tahu juga semua dan sebagainya. So kalau kita belajar di satu universiti dan tiba-tiba talk syekh di universiti itu pencara kita dan sebagainya, mereka kata kamu tak boleh pakai pandangan universiti lain, mesti ikut pandangan universiti aku sahaja. Apakah kita akan namakan ia satu kebijaksanaan? Sebab ada benda universiti lain buat kajian, kita tak buat kajian dalam bab itu. Suka tak suka kita kena pakailah. Begitulah sebenarnya peranan mazhab. Namun ramai orang salah faham dekat orang Perlis, dekat orang negeri Perlis, dekat kami ni, depa ingat kami tolak mazhab. Betul. Kami tak tolak mazhab. Kami cuma bagi tahu jangan stickkan diri itu hanya kepada satu mazhab. Besok hampa yang masalah. Bukan kami yang bermasalah. Kalau hampa nak ikut, tak apalah kalau hampa mampu ikut satu mazhab saja. Ikut BIP lah. Jangan paksa kami sebab kami tak mampu. Contoh, saya bila pergi ATM nak ambil duit, dekat siapa saya nak buat akad saya? Mesin saya nak buat akad. Pukul 12 tengah malam. Saya, tuan-tuan, saya tak mampu buat akad dengan mesin. Oleh kerana itu, saya yang tak mampu. Tapi kalau tuan-tuan mampu, silakan insya-Allah. Silakan. Kalau tak mampu, welcome to Wahabi. Sebab anda pun akan dilabel sebagai Wahabi. Dan yang kedua kan, contoh yang kedua. Zakat. Saya tak mampulah nak pergi bayar dengan beras dan sebagainya. Saya tak ada ni saya
Saya tak tanam padi. Tak ada benda. So saya tak ada beras. So saya lebih mampu untuk bayar dengan Dengan duit lah. Jika tuan-tuan mampu untuk bayar dengan beras, maka silakan. Jika tak mampu, silakan. Welcome to Wahabi. Ya kan? So ini pandangan-pandangan kita. So agama ni macam saya kata tadi, dia rasional. Tetapi kadang-kala apabila kita tengok orang tak sama dengan kita mula apa? Kita mula melabel. Label. Tak ada lah. So saya nak bagi tahu dekat Perlis ni, kebanyakan orang di kalangan kita atau Ustaz Syabuddin, kami semua tak ada pun kata, tak ada orang promote kat sini jangan ikut mazhab. Mana ada orang promote jangan ikut mazhab? Kita kata don't stick yourself only to one mazhab because you will have problem in that sense. Kamu yang akan mendapat masalah. Kami nakkan keluasan dan sebagainya, sebab itu kami cari penyelesaian di tempat-tempat lain, boleh memudahkan kehidupan harian kami. Yang mana depa pun sebenarnya buat, tapi cuma depa tak tahu je lah kot. Takwil. Tu kan? dia kata bab zakat tu hangpa tak tahu. Kita belajar lagi dia kata. Oh Syekh, Dia kata saudara Nabi tak anak-anak mu'alah anak baru lagi. Patut kita tak tahu yang hangpa tahu tu apa lah. Habaq lah bagi tahu dekat kami macam mana. Nak bagi tahu juga. Macam-macam lah. Boleh insya-Allah. Saya mazhab Syafi'i Saya mazhab Syafi'i Macam tadi. Kan. Saya sebenarnya keturunan saya tak ada lah. Keturunan saya Hindu. Saya tak tahu depa mazhab apa. Mazhab ada mazhab tu, tapi mazhab bukan mazhab kita. Okey, macam ni lah. Saya pesanan terakhir saya, tuan-tuan. In the end kita ni semua orang Islam. Bila kita ni orang Islam, apa yang kita nak cari sebenarnya di kalangan kita? Kita nak buat, tengok kalau kita nak orang bukan Islam itu pun masuk syurga, apatah lagi kita sesama orang Islam. Bila kita sesama orang Islam, kita nampak ada perkara tak betul dan sebagainya, telah menjadi kewajipan kita untuk membetulkan, memberi nasihat kepada rakan kita. Terpulang pada tuan-tuan sama ada nak dengar maupun tidak. Cuma kita perlu ada satu apa orang panggil stand di situ. Stand kita apa? Kalau orang bagi tahu satu perkara, kita tak setuju dengan perkara tersebut, jangan bantai dengan emosi. Berikan fakta. Hujah perlu dilawan dengan hujah. Jangan bila kita tak ada hujah, kita nak lawan dengan labeling, kita nak lawan dengan emosi dan sebagainya. Dia tidak menyelesaikan masalah. Tengok, in the end, kalau itulah hujah tuan-tuan, masyarakat kita makin lama lagi pandai tuan-tuan. So masyarakat kita dia tak mau benda-benda begitu. So tuan-tuan kena belajar untuk bagaimana nak memandaikan masyarakat kita, oleh itu kemukakan hujah tuan-tuan. Yang kedua, kita mesti kena berani dan kita kena bila kita cakap sesuatu, kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita cakap. Boleh jadi kita buat salah tak? Boleh jadi. Zamri Vinod boleh buat salah tak? Boleh. Tak ada masalah. Dan bila kita buat salah, kita buat apa? Kita minta maaf dan kita membetulkan statement kita dan sebagainya, selesai masalah. Kita janganlah dah tahu benda tu salah, kita masih stick. Dekat situ sebenarnya dia wujud konflik dan sebagainya, insya-Allah. Saya harap dengan perkara-perkara ini, dengan kita saling tegur menegur, membaiki dan sebagainya, akan lebih mengakrabkan kita. Tak kira apa saja fahaman tuan-tuan, tak kira apa saja aliran tuan-tuan, tak kira mana saja universiti yang tuan-tuan belajar. In the end, saya tak pernah dengar orang belajar di Universiti UM tak boleh kawan dengan Universiti UM. Ataupun yang belajar di UIA tak boleh kawan dengan orang lain. Kita ni macam tu lah. Kita kawan lah, kita kongsi-kongsi. In the end, kita nak dapatkan apa pandangan yang terbaik kepada semua, insya-Allah. Wahiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak juga kepada Ustaz Syabuddin memberi ruang insya-Allah kepada anak.